Jadi hari ini kita pergi nota ringkas. Last part chapter 5 iaitu tekanan. Kita buat ringkasan apa yang kita belajar. Takrif tekanan ialah tindakan daya per unit luas, iaitu daya bahagi luas. Jadi unitnya Newton per meter. Maksudnya sebab luas ialah contohnya. Ini 1 meter, ini 1 meter. Jadi panjang darat lebar sama dengan 1 darat 1 meter persegi. Jadi ini meter persegi sebab dia bahagi Newton persegi, meter persegi. Jadi Newton per meter lah. Semakin besar daya yang dikenakan pada suatu permukaan, semakin besar tekanan dihasilkan. Jadi kalau daya besar, dayanya besar, ini daya besar, jadi nanti tekanan pun dihasilkan besar. Jadi tekanan, kalau contohnya awak nak cari tekanan, nombor atas tu besar dengan nombor atas tu kecil. Jadi nombor yang besar itu nanti bahagi dengan mungkin nombor di 2. Jadi ini tekanan akan lebih tinggi. Ini tekanan 5 je. Semakin besar luas permukaan suatu objek, semakin kecil tekanan dihasilkan. Kalau yang ini luas permukaan. Contohnya atas ialah 100. Luas dia untuk ni mungkin 50, luas untuk ni 5. Jadi kalau luas besar, lepas awak bahagi dapat tekanan 2 je. Kalau yang ini kalau luas kecil, ini menceritakan luas besar. Kalau luas besar, tekanan kecil. Kecil tekanannya. Kalau luas kecil, lepas awak bahagi dapat 20. Jadi tekanan lebih besar. Contohnya kasut tumit tinggi. Jadi tekanan lebih besar. So ini boleh faham Contoh konsep tekanan dalam kehidupan harian. Paku yang tajam lebih mudah diketuk ke dalam bongkah kayu atau konkrit. Penerangannya, paku yang tajam mempunyai luas permukaan sentuhan yang lebih kecil dan akan menghasilkan tekanan tinggi. Jadi luas permukaan yang bersentuhan kecil, tekanan tinggi. Jadi lebih senang paku itu diketuk masuk. Yang kedua, kenderaan yang bergerak di kawasan lumpur mempunyai tayar yang lebar. Kenapa bergerak di kawasan yang berlumpur tayarnya lebar? Sebab penerangannya, tayar yang lebar dapat mengurangkan tekanan ke atas lumpur. Jadi kalau tayar yang lebar, tekanan kurang. Kalau tekanan kurang, jadi dia mengurangkan tekanannya, lebih senang bergerak. Seterusnya, kita pergi yang seterusnya. Pisau yang tajam digunakan untuk memotong daging. Penerangannya, pisau yang tajam mempunyai luas permukaan sentuhan yang kecil dan akan menghasilkan tekanan tinggi. Dan ini dia sebab luas kecil, tekanan tinggi. Jadi senang untuk kita potong. Kalau yang ini luas besar, tekanan berkurang. Jadi senang untuk kereta tu bergerak di kawasan berlumpur. Kalau yang ini paku tajam, sama konsep dengan pisau tu, luas kecil, tekanan tinggi. Jadi senang untuk mengetuk paku tu. Yang keempat, pemegang beg mempunyai jalur yang lebar untuk dipegang. Jadi penerangannya, jalur yang lebar dapat mengurangkan tekanan ke atas tapak tangan. Jadi kalau yang ini luas besar, tekanan
ukuran. Jadi senang untuk dia mengangkat beg tu. Ada soalan? Ada. Okey, nanti kita habis sampai soalan objektif tu kita stop. Okey, nanti cikgu gantikan masa lagi. Kesian Hakimi dengan Fakrul. Fakrul dekat kampung. Lain dia tak bagus. Okay, nanti dia tak belajar pula. Okey, sistem hidrolik. Prinsip pemindahan tekanan oleh cecair kalau sistem hidrolik ni, okey, tekanan yang dikenakan ke atas sesuatu cecair akan dialihkan menerusi cecair secara seragam ke semua arah dengan magnitude yang sama. Okey, ke semua arah dengan magnitude iaitu tekanan yang sama. Prinsip pemindahan tekanan oleh cecair digunakan dalam sistem hidrolik. Okey, dalam sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik, tekanan yang dikenakan pada ombak kecil dipindahkan secara seragam ke ombak besar. Maksudnya, tekanan di sini, tekanan yang dikenakan di sini, tekanan sama dengan tekanan yang dikenakan di sini. Okey. Tekanan yang bertindak ke atas ombak besar. Muhammad lemas. Hakimi, pergi mana tu? Ini peribahang cikgu. Okey. Okey. Tekanan yang bertindak ke atas ombak besar adalah sama dengan tekanan. Ini nota yang cikgu bagi minggu lepas ni. Sebab hari tu cikgu tak habis lagi. Nanti kita baru sambung yang pagi ni cikgu share tu. Okey. Tekanan yang bertindak ke atas ombak besar adalah sama dengan tekanan yang dikenakan pada ombak kecil. Jadi F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Okey. Daya 1 bahagi luas 1 sama dengan daya 2 bahagi dengan luas 2. Jadi maksudnya tekanan pressure mereka sama. Okey, ini ulang kaji Okey. Seterusnya, kegunaan sistem hidrolik iaitu brake hidrolik. Okey. Kalau awak tengok sini, ini ombak kecil, ini brake, lepas tu ombak kecil kat sini. Okey, ini pedal brake. Okey. Ini silinder utama yang kita tekan tu. Okey, apabila kaki menekan pedal brake, tekanan yang dikenakan ke atas minyak brake dalam silinder utama dihantar dengan seragam ke minyak brake dalam setiap silinder roda. Brake piring dipasang pada roda depan kereta. Tekanan yang dipindahkan menolak ombak-ombak kecil di kedua-dua belah piring keluli. Okay, kasut brake ditolak dan menekan spring keluli. Okay, kasut brake ini akan menolak dan menekan ke piring ini. Okay, piring keluli. Brake drum dipasang pada roda belakang kereta. Brake drum ini belakang, ini depan. Okey. Brake drum dipasang pada roda belakang kereta. Tekanan tadi dipindahkan ke ombak kecil yang seterusnya menolak kasut brake yang melengkung tu. Okay. Drum yang sedang berputar tertekan oleh kasut brake. Okey, ini kasut brake bukan betul-betul kasut lah, ini kasut brake. Yang awak tekan pedal ini akan bergerak. Ini kasut brake. Okey. Untuk yang ini, awak tak perlu tahu details sebab tak pernah keluar exam. Okay. Drum yang sedang berputar tertekan oleh kasut brake, geseran yang dihasilkan, ini kena tahulah. Geseran yang dihasilkan mengurangkan laju putaran roda kereta. Ini macam mana awak nak hentikan kereta. Brake hidrolik. Jadi inilah geseran yang akan menghentikan dia. Okay, cikgu bagi awak 1 minit tengok balik apa yang cikgu bagi tahu ni. Poin 1, 2, 3 ni. 4.
Okey. Seterusnya, so yang ini tentang hydraulic system lah. Okey. Hydraulic system. Okey, seterusnya jet hydraulic. Okey, cikgu nak awak, alamak. Digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Okey. Contohnya jet hydraulic seperti kalau kayak kereta pancit